السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا عليم يا رحمن علمنا القرآن، علمنا البيان، علمنا التأويل، وفقهنا في الدين، وادخلنا في عبادك المخلصين المهتدين، واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين الفائزين المنتصرين المقربين السابقين السابقين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Surah Taha awal ayatnya insyaallah ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى.
Alhamdulillah, dapat kita membaca akan awal surah Taha dan mendengarnya dengan tadabbur dari awal surah sampai ayat yang ke-8. Allahus Sami'ul Basir, ialah yang sentiasa bersama kita menambah pahala, cahaya, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu dan amal salih kepada sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat sidang majlisil ilmi yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, kita baru selesai daripada surah Maryam, mempelajarinya sebanyak 98 ayat semua, daripada cerita mengenai dengan rahmat Allah Ta'ala yang dia kurnia kepada Zakaria, salah seorang Nabi, di mana dia tu duduk berdoa nak boleh anak dalam keadaan dia sudah tua, isteri dia pun tua. Tapi Masya Allah, doa puak-puak Nabi ni mustajab belaka, yang kata kita tu cokeh tu baik daripada doa puak dia duk pakai berdoa hari ni sebagai doa mustajab tu. Maka dia dikurniakan anak yang bernama Yahya, dan beri kepada dia tu bi ghulamin ismuhu Yahya. Kemudian Allah Ta'ala cerita dalam surah Maryam ni mengenai dengan Siti Maryam sendiri, anak kepada Imran, ibu kepada Nabi Isa alaihi salam. Cerita dia beranak di bawah pokok kayu, yang bawa anak dia kelip jupok dan ditentai oleh kaum dia, dan siapa suk sekali anak dia duduk dalam pondongnya tu cakap, qala inni Abdullah. Nabi Isa cakap waktu kecil-kecil lagi, kerana sebagai nak mempertahankan kebersihan ibu dia yang dituduh sebagai zina, tuduhkan Isa sebagai zina. Akhir sekali Allah Ta'ala beri kekuatan kepada Nabi Isa, boleh Nabi Isa tu bercakap, tak ada kata ibu dia tu zina, dia ni adalah hamba Allah, akan dia dibangkit menjadi rasul dan sebagainya. Dan dia tu gapa dia bela ibu dia, dan Allah Ta'ala pun puji, dia kata zalika Isa bin Maryam. Allah Ta'ala tak sendiri, itulah dia Isa anak Maryam. Isa anak Maryam. Tak ada kata anak Yusuf ke orang duk tuduh kata berzina dengan Maryam, tak. Zalika Isa bin Maryam, itulah dia Isa anak Maryam yang aku tidak jadi baginya ibu bapa. Qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun, itulah perkataan benar yang puak-puak dia duk rasa ragu, tak diterima katanya Isa anak Maryam. Sedangkan Allah Ta'ala jelas dia kata zalika, itulah dia Isa bin Maryam, Isa anak Maryam. Dia cerita Isa sudah kak, dia kecek pula dengan nabi-nabi lain, nabi lain. Wazkur fil kitab Ibrahim, kecek nabi Ibrahim. Bagaimanakah dia berjual dengan pak dia, berkecek dengan ibu dia, dengan bapa dia, cukup beradab Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dia kecek pula kata Nabi Ibrahim tu dikurniakan anak dia nama Ishak dan Yaqub cucu dia. Dan kecek Nabi Isa alaihissalam, dan kecek pula Nabi Harun, dan kecek pula Nabi Ismail, kecek Nabi Idris, kecek gapa dia Nabi Nuh alaihissalam dan zuriat-zuriat dia. Dan kecek puak zuriat Nabi Ibrahim dan Israel, Yaqub tu sendiri. Begitulah kecek syurga, kecek gapa dia berhubung dengan masalah kedudukan syurga dan sebagainya.
dah patu dah dia kecek ha syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syaitan bagaimanakah perangai dia, dan syaitan bagaimanakah di akhirat esok, kedudukannya di akhirat esok belah mana. Dalam surah Maryam kita ngaji belaka tu. Nah, akhirat esok bagaimanakah tiap-tiap orang tu mesti kena lalu siratul mustaqim belaka. Nah, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada seorang pada kamu mereka kena lalu ke atas siti siratul mustaqim belaka. Tiap-tiap orang itu mesti hatman maqdiya. Situlah Allah Ta'ala dia sanggup, dia kata summa nunajjil ladina taqaw, kepada kami memperluluskan, menyelamatkan orang-orang yang takut pada Allah. Wa nadharuz zalimina fiha jithiya, dan kami tinggal pok-pok zalim tu melutut di atas apa dia rebah terung di atas getak ataupun jembatan siratul mustaqim. Itu keadaan di akhirat esok yang sangat-sangat kita rasa gerun benda-benda seperti itu. Sebagai ayat yang boleh mengancamkan jiwa kita. Dan lepas pada tu dia duk kecek akhirat esok, bagaimana ke akhirat esok dibangkitkan. Dihalaukan orang muttaqin, dihalaukan orang mujrimin, dan apa dia semua tu akan datang berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali dia cerita, katanya Allah Taala tu menjadikan bagi orang yang beriman dan beramal soleh tu akan kekasih dia perakat kepada seluruh ahli langit. Katanya dia ni kasih pada fulan bin fulan, maka naklah kamu kasih Jibril. Jibril pun panggil malaikat-malaikat seluruh langit tu, mari perakat akan kehendak Allah, iaitu Allah Taala kehendak nak kepada perancangan Allah, iaitu Allah Taala tu nak kena pada satu orang tertentu. Maka semua ahli langit kasih kepada orang yang Allah Taala kena itu. Begitulah pada minggu lalu kita tamat ngajian kita mengenai dengan surah Maryam, dan kita akan sambung pula dengan surah Taha sebagai surah yang ke-20 dalam tertib Mushaf Utsmani. Tertib Mushaf Utsmani yakni suratul Fatihah, kemudian suratul Baqarah, suratul Al-Imran, suratul Nisa hingga sampai seterusnya, sampai kepada suratul Taha sebagai surah yang ke-20. Surah Taha ni ayat dia ada sebanyak 135 ayat, dan dia ni diturun di masa Mekah. Surah Taha ni diturun zaman Nabi, tak ada pindah lagi lah. Ayat-ayat sakut pak dengan Mekah banyak dalam ni. Maka dia mulakan surah Taha ni dengan Taha. Adapun Bismillahirrahmanirrahim tu, banyak ulama katanya bukan dia satu ayat daripada surah Taha dak. Dia tu supaya tak sempadan, buat sempang, buat sepadan di antara surah dulu dengan surah seterusnya. Maka kita tu apabila di pala-pala surah tu disunat baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau di tengah-tengah tu tak ada sunat, kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim sekarang tak apa dah. Lepas tu kita baca surah lah. Kalau di awal-awal surah tu boleh kita nak baca Bismillahirrahmanirrahim gatik sebagai tafaul dengan mushaf yang dituliskan di kepala-kepala ayat akan Bismillahirrahmanirrahim. Surah Taha, Taha ni serupa dengan alif lam mim, serupa dengan tu yang panggil huruf muqatta'ah jugalah. Di awal-awal surah dalam Quran semua ada 114 surah. Allah Ta'ala memulakan surah dia dengan huruf muqatta'ah ni pada 29 surah. 29 surah ni seperti surah suratul Baqarah, alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim sad. Lah ni nun, qaf. Ni yang panggil surah yang dimula dengan huruf muqatta'ah. Bukanlah kalimah. Yang tak ada panggil kalimah, yang panggil huruf, tapi huruf yang dikerak-kerakkan, lepas tu tak jadi sa.
Dia panggil asal dia tulis suku-suku ta, suku ha, suku taha. Tapi dalam khat Utsmani dia hubung tak ada gapo lah. Kita baca kena baca pasal huruf. Tak boleh baca pasal kalimah, kena baca pasal huruf ni ta ha, ta ha. Tak boleh baca pasal tahu. Nah, kalau nak baca pasal kalimah tahi atau atau taha. Nah, tapi kena baca pasal huruf ta huruf ta, ha huruf ha. Nah, taha. Nah, begitu juga qaf baca bahasa huruf. Sebab dia ni adalah huruf muqatta'ah. Allah Ta'ala wari dalam 29 surah daripada jumlah semua 114 surah ni. Tujuan dia tu wallahu alam lah, kita tak tahu gapo tujuan dia wari satu huruf yang orang Arab sendiri pun tak erti juga. Bukan kita orang ajam saja tak erti makna. Nah, orang Arab pun tak erti. Kejut juga orang Arab bahawa mari turun bunyi alif lam ra Nabi baca tu. Ya Allah lalu dia tak erti. Muhammad wari satu perkataan yang poiyah dia pun tak erti juga. Tapi bahasa Arab, tapi orang Arab sendiri pun tak erti juga. Jadi kita orang Melayu ni sama telah lah tak erti dah kita ni. Nah, tu dia. Dan ulama tidak meminta supaya kita fahamkan makna gapo, tak kena faham dah. Sebab dia tak ada makna yang jelas-jelas sertanya benar mari pada Allah dan Rasul, tak ada. Ya mari gitu. Rasul tak ada tafsir. Sahabat tak ada tanya zaman dia, tak ada tanya, tahan mana apa Rasul? Tak. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Nah, jadi tak ada apa sekarang. Jadi kita apa seni baca saja ya. Tak ada kena faham apa dak. Sebab Nabi tak ada suruh faham, dalilnya ia tak ada syarah dak. Dalil kata tak ada syarah, tak ada piarayak di kalangan ahli tafsir kata Nabi itu mai hurai perkataan Taha, tak ada hadis sahih, tak ada. Begitu juga huruf muqatta'ah lain, tak ada. Jadi kita tak ada kena duk tanya khabar lah. Kita mengaji hak Nabi suruh reti sudahlah. Tak usah duk kaluk ngaji. Puak itu kadang-kadang hidup khabar hak tu pada juga. Cari tafsir kau tu, cari kau tu, takwil kau tu, takwil kau ni. Jadi kalau dengan barang tak ada kena berkaluk. Tu ya kita ni ya tu hawi sungguh bak tu. Bak tak ada kena berkaluk tu. Dengan barang hak Tuhan tak ada suruh kaluk, kita duk kaluk. Hak Tuhan suruh kaluk tak ada dalil. Tu ya nak kita yang nak pelat-pelat. Kalau boleh pelat-pelat ya nak tak patut. Nah, nak jadi azimat boleh kocak, yalah tu moy buat kita ni. Ya Islam bukan balah tu. Islam ni peraturan hidup. Bukan bahasa yang boleh kilah itu dak. Islam apa dah tu? Tu dah Taha. Allahu a'lam bi muradi. Hak tu lebih molek sekali. Setiap huruf muqatta'ah sebanyak 29 surah Al-Quran, kita molek sekali tafsirnya Allahu a'lam bi muradi. Allah lebih tahu tentang maksud makna ayat tu. Sebab Nabi tak ada tafsir kita, sahabat tak ada nyewa berasa tak tahu, lepas tu tanya Nabi pedak juga. Sahabat tak tanya, Nabi tak ada royak, kita tak kena tahu. Baca saja ya. Nah, tu dia. Taha sebagai alat-alat untuk nak menyatakan Quran ni kalamullah. Nabi sendiri pun tak tahu gapo Taha. Wallahu alam. Nabi kalau dia tahu ya kita tak tahu juga. Boleh jadi wallahu alam. Nabi ya tak tahu barang Tuhan tak ayat ke dia. Nabi ada tu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma hawalaina wa la alaina. Alhamdulillah. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Surah Taha ni
ya sesuai dengan pala surah bahasa bunyi, tak ada bunyi suk dengan dengung tak, suk dengan ha semua tu. Jadi Quran ni ya masuk dalam bahasa yang jangok, bahasa yang baik, bahasa yang menarik. Lalu tu golek-golek nak jadi sajak ya tu baik bahasa Quran. Semua Nabi tak pandai belakang kata sungguh ni. Nabi tak pandai nak sebut benda-benda gini. Nah, tu. Saya benar. So dalam tak apa lega kita dalam ni. Nah, dalam. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Allah Ta'ala royak kepada hamba dia yang tak erti. Hamba dia ni bila dia waktu turun Quran kepada Nabi suruh baca kepada umat dia, puak-puak umat-umat zaman tu dia kata Quran ni bawa mari kecelakaan sungguh. Dengan sebab turun Quran puak kita dipecah belah habis. Muhammad wari bagai basing nu jadi puak kita duk kaluk. Dulu duk bersai molek-molek lah ni ada buku dengan dia. Dengan sebab Quran ni. Dengan sebab turun Quran ni. Nah, tu lalu tu puak dia tu kata gapa dia ya katalah na ma anzala hadzal Quran ala Muhammad illa liyashqa. Puak Quraisy kata. Tidaklah diturunkan Quran pada Muhammad tu melainkan supaya nak jadi celaka. Lalu tu Allah Taala jawab, Allah Taala ni tak ada jawab pasal huduh pada. Ya tahu kata hamba ya tak erti. Hamba dia jahil. Innahu kana zaluman jahula hamba dia. Dia sangat tahulah Tuhan ni dia berjadi hamba dia. Lalu tu dia beroyak dengan jalan cukup beradab. Dia kata tidaklah kami turun ke atas engkau hai Muhammad Al-Quran akan Quran ni litashqa supaya kamu tu celaka dak. Tidak. Jadi patisik lah Allah Ta'ala patisik. Kau datu ya jawab. Tak ada kata tidak seperti puak-puak bodoh tu yang nak kata huduh. Kalau kita kata huduh ke puak bodoh ni. Nah, seperti puak-puak Tok Guru kata huduh-huduh ke orang bodoh-bodoh tu lah dah. Seperti mana Tok Nebel, Tok Meneh duk kata huduh-huduh ke orang rakyat yang bodoh-bodoh tu. Nah, Tuhan tak kata huduh ke rakyat ke hamba yang bodoh. Nah, Tuhan kecek molek, nafi betul molek, royak molek. Kecek molek ni penting juga nah. Puak kita kena belajar kecek molek juga puak kita ni. Quran dia suruh qul ya Muhammad li ibadi. Nah, bagi hamba-Ku yaqulu berkata bahawa mereka itu berkatalah allati hiya ahsan dengan perkataan yang paling molek sekali. Allah Ta'ala hajab kecek ni suka kecek molek. Allah Ta'ala kecek molek dengan hamba dia. Hamba dia ni kata kepada Nabi Muhammad ni, dia kata ya tak ya, dia kata ke dia. Tapi hamba dia bodoh, Allah Ta'ala tahu. Lalu itulah dia patisik, dia kata dia nafikan. Dia kata ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ayat ni kita boleh tafsir semua. Jadi Quran ni bukan pasal wari nak jadi orang tu celaka seperti mana pahamnya puak Quraisy. Dan pahamnya puak-puak mana-mana baka Quraisy duk ada sampai hari ni. Baka tak erti. Nah, Quraisy ni baka molek, tapi di segi tak erti dia tu kita kena tahu kata dia tak erti. Jadi perkataan seperti orang Quraisy ni sampai ke hari ni duk ada lagi. Orang bukan Islam golek kata gitu. Quran ni lah yang jadi manusia ni punuh ya dalam dunia ni. Kita kena pisahlah makna wisenggai manusia dengan Quran. Tiap kali Quran manusia, tiap kali Quran tu dia senggai manusia, maka manusia tu akan jadi molek, boleh jadi pak turut kita. Seperti mana Gladstone salah seorang Perdana Menteri Inggeris dia kata,
Selama mana Quran ada tangan orang Islam, selama tu kita nak meretah dia tak boleh. Nah, dan benda tu sungguh. Nah, benda sungguh. Selagi Quran ada tangan orang Islam mesti kuat. Bila orang kuat, dia tidak akan jatuh di bawah telunjuk manusia yang bukan Islam. Dia tak jatuh. Orang kuat tak jatuh. Kita sebab boleh jatuh sebab kita dhaif nah. Sebab apa boleh dhaif? Sebab tak biasa kita duk mengaji Quran. Ni kita Islam masuk 7 kurun dah, baru nak mengaji hari ni baru Quran. Baru rung demo baru ngaji Quran. Rung pak demo tak ngaji lagi. Runtuk sama telah, rung cek gapo tak ada kena kecek dah. Baca apa tak apa pandai zaman tu. Lepas pada tu baca molek sikit. Rung pak kita baca Quran pandai, alhamdulillah. Rung kita boleh ngaji isi Quran. Rung anak kita insya-Allah boleh buat bagi dalam Quran insya-Allah taala. Nah, itulah kita harapkan. Nah, ya kau jadi gi. Nah, nak ana silap. Ya jadi peling di laksuk kita peling sikit. Ada hak tu kita kena terima Allah taala kan masya-Allah kan malam yasha lam yakun. Nak gi muih siapa tak boleh. Nah, kita kena terima inilah nasib kita. Nah, kita tak ada nak muih siapa dak. Nah, tiap-tiap orang dah kita apa kalau kita hidup zaman 20 50 tahun dulu seperti tu tiap-tiap orang ya duk ibnul bi'ah, tiap-tiap orang ni anak pada keadaan semasa. Nah, illa tazkiratan liman yakhsha. Quran ini tidak diturunkan supaya kamu celaka, hei Muhammad, kecuali sebagai satu peringatan. Tazkirah ni peringatan. Liman yakhsha, untuk mereka yang takut pada Allah Ta'ala. Orang nak ambil faedah pada Quran, orang reti akan kebenaran Quran, dapat faedah, berasa takut pada Allah, nak cari jalan lah mana nak selamat, situ Quran tunjuk. Orang tak takut pada Allah, tak ada faedah Quran bagi dia. Hudal lil muttaqin. Quran tu zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikian itu kitab tidak syak baginya, tidak syak padanya sebagai petunjuk pemandu jalan kepada orang muttaqin. Orang muttaqin ni payah. Saya selalu bersebut kecap muttaqin ni. Saya salah seorang yang paling payah sekali nak betuk jiwa, nak takut pada Allah. Sini ya kata liman yakhsha. Mana kalau kita tak takut ke Allah, Quran tak ada faedah apa bagi kita. Quran ni sebagai jalan hidup orang yang takut bertemu dengan azab Tuhan. Ni Quran. Kalau lah tak ada takut situ, sekadar kata nak cari kemajuan dunia apa tak boleh juga. Ada faedah Quran. Jadi orang takut pada azab Tuhan dunia lagi, sama telah azab akhirat, Quran lah boleh piping dia selamat. Nah, jadi kita nak pasal perasaan takut di hati kita tu lah. Allah Ta'ala lah punya tahu payahnya takut. Kita biasa takut ke ular, biasa takut ke lembu gila ke, biasa takut kepada kubah ke, biasa takut kepada anjing gila ke, biasa takut kepada rimau, biasa takut pada orang nak gocoh kita, nak bedil kita. Tapi kita tak ada berasa biasa takut ke Tuhan. Tekah mana kita berasa takut ke Tuhan? Tak ada berasa pucak lagi takut ke Tuhan. Tak ada biasa pucak apa takut orang nak bedil kita, takut orang nak kata berapa kita takut pada orang ni, kita berasa nampak kesal dalam hidup. Tapi takut pada Tuhan ni, Allah Tuhan lah punya tahu. Sedangkan hak yang kita nak takut tu, kalau Tuhan tak kuasa ke dia, nak buat apa tak boleh ke kita. Kuasa segala-gala pada makhluk ni duduk di Tuhan belaka steering dia. Tapi kita duk takut ke hak kena steering, tak ada takut ke juru steering. Subhanallah. Situlah kita duk berasa payah kira. Bila kita tak ada sifat takut,
Quran tak pakai. Tu tak pakai bagi kita, tak ada faedah bagi kita. Quran ni ada faedah lah. Bagi kita tak ada faedah. Tak ada jadi tazkirah. Ini panggil tazkirah. Memberi satu peringatan sama, jangan buat gini, buat gini, buat ini. Jadi buat peringat sama. Jadi dia dalam kerak molek sama untuk selamat daripada azab Tuhan. Tak ada jadi hudan. Quran tak jadi hudan bagi orang yang tak takwa pada Allah Ta'ala. Lalu tu kita kena pisahlah mana nak takut pada Tuhan. Hening lah benda payah sekali dah. Payah benar. Takut pada Tuhan ni. Ayat lain yang kata innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya takut kepada Allah tu daripada hamba dia tu ulama-ulama takut kepada Allah. Saya tak tahu ulama lah mana ulama rupa dia, kita tak tahu juga. Kita ni bukan ulama. Nah, sebab tu tak ada takut pada Tuhan mana kita. Tak tahu nak buat kan nak takut. Nak usul-usul apa takut kepada manusia tu tak apa dah. Tak jadi tak nak buat kan. Kacau semayan. Kalau teriak pun berasa apa teriak tak sungguh gana, berasa kata mudah kering air mata, mudah ke mana. Jadi mudah. Tak supaya kita takut ngeri kepada tok meneh dok nak buat kita, dok nak tapa kita tu. Tak supa ngah takut ke tok meneh. Tu tok meneh ni sakai pada Tuhan lagi nyewak wi hamba dia takut ke dia. Acim ngeri hamba dia. Kita kalau takut pada Tuhan supaya takut tok meneh apa padan dah. Tak boleh lawas kat habuk. Banding tak lekat langsung. Nak gano situ. Sebab tu saya nak minta puak kita mikir buku nak gano. Takut. Bila boleh takut, situ Quran sakut kita lalu dah. Jadi kita orang takut baru dia sakut kita pergi ke jalan yang dia nak. Kalau kita takut dia bahasa meton tak jalan, tak sakut dengan Quran. Quran tak hadis macik Quran tak boleh. Situ tempat saya serabut sekali. Benda yang sangat payah. Dia mengajar mai Quran ni 25 tahun dah mengajar Quran saya. Tapi nak cari perasaan takut tu, nak berasa lebih sikit pada takut kata meneh tak ikat boleh lagi ni sampai kelar ni. Tak ikat boleh lagi duk cari jalan nak takut. Sekadar mana kita takut, sekadar itulah kita boleh faedah pada Quran. Oleh itu maka saya nak pesan bersemua puak-puak kita ni, carilah jalanlah mana nak berasa kata kita ni takut pada Tuhan. Habis-habis kita kena mikir kata sepuluh ayat sama tu. We berasa kata gapo-gapo tu Tuhan belaka, tak apa di situ. Tapi yang kita nak berasa hak tu lah payah sekali. Duk berasa kata kita duk jadi driver ke diri kita, tak ada berasa kata kita ni kereta orang duk driver dah. Benalah tu payah. Nak kali kita kecak haning, nak kali kita usah setuk akal fikiran nak walah mana. Sedangkan Allah Ta'ala suruh takut pada kita, fattaqullah wattaqullah la'allakum tuflihun wattaqullaha la'allakum turhamun. Syarat nak turun rahmat, syarat nak dapat kejayaan, semua tu takut pada Allah. Saya rasa kalau saya jaya buat hati saya ni takut ke Allah supaya takut ke tok meneh, berasa apa jaya banyak dah. Berasa berjaya banyak. Tapi terah tengoklah, demo terah pakak pejam mata khusyuk semaya sungguh, baca Quran rasa takut pada Allah Taala sungguh. Kalau berasa kata ada perasaan takut lebih sikit atau sama dengan tok meneh, berasa takut ke tok meneh, berasa takut kepada orang-orang nak bedai kita, nak buat jahat pada kita, kuasa pada dah. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Ya Allah, sebab itulah Nabi hajar kita. Dia kata, hei hamba-Ku, doalah. Nak jadi takut. Doa gapo setengah padanya. Allahumma ati nafsi taqwaha.